Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam kepada semua yang bersama kami petang ini di mana jua anda berada. Ibu bapa, penjaga, guru-guru, rakan-rakan pemain kejohanan rugby MSSM bawah 12 tahun dan 18 tahun 2022 live dari rugby online untuk anda dari Stadium Kejora Bandar Penawar Kota Tinggi Johor. Johanan di bawah anjuran bahagian sukan, koklikerem dan juga kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah pengarah Dr. Latif bin Muhammad dengan kelolaan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Johor di bawah pengarah Encik Mat Said Ahmad Diamond dengan setiausaha Encik Muhammad Faisal bin Sarman. Dengan referee manager untuk ujian ini adalah Encik Muhammad Fazli bin Salih. Masuk berikan tanda love dan juga tanda like untuk kedua pasukan yang telah bersedia menjadi pembuka bicara. Menjadi titik tolak kepada kemeriahan kejohanan ini. Setelah kedua semua pasukan-pasukan yang bertanding bermula dari peringkat Majlis Sukan-Sukan Daerah hingga ke Majlis Sukan-Sukan Negeri, pemain-pemain elit yang dipilih untuk menyarung jersey negeri, membawa logo negeri ke dada dan juga memperkenalkan rugby negeri di mata negeri-negeri yang lain untuk menjadi juara untuk kejohanan rugby bawah 12 dan juga 18 tahun pada tahun ini. Masuk bersama saya, Jeff Hazrul Nizam akan cuba untuk membawa kepada anda setiap aksi, setiap permainan dan juga setiap try di dalam perlawanan-perlawanan ini. Bermula dengan perlawanan pembukaan, Majlis Sukan Negeri Perak memakai jersey berwarna hitam dengan sepak mula dilakukan oleh Ali Ashraf Afkar menentang MSS Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perlis yang memakai jersey berwarna kuning. Senarai nama pemain Perak didahului dengan Ali Ashraf Afkar di nombor 18, Wan Muhammad Azmi Daniel nombor 12, Radin Muhammad Fahad nombor 14, Muhammad Adri Danish nombor 6, Irsyad Rafi'i nombor 4, itu juga Amzar Arham nombor 2, Ibtisam bin Salahuddin nombor 24 selaku kapten, Muhammad Daniel Naim nombor 7, Aiman Harith nombor 9, Afiq Nakiuddin nombor 10, Amirul Hakimi nombor 1, Muhammad Asfar Firas bin nombor 3, Muhammad Muzakir Danish nombor 13, Muhammad Haris Hairi nombor 15, Muhammad Azri Irfan nombor 5. Malakada untuk Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Perlis yang memakai jersey warna kuning dengan senarai nama pemain Rushdan Rifki bin Roslan nombor 9, Arif Hakim Nazaruddin nombor 3, Abi Muhammad Muhammad Syukri nombor 12, Muhammad Adib Nariman bin Afifuddin nombor 1, Muhammad Aidil Farihin bin Roslan nombor 7, Muhammad Alif Haikal Rumzi nombor 2, Muhammad Hafizuddin bin Abu Hassan nombor 22, Kamal Fahrin bin Irfan Rizal nombor 5, Muhammad Ikram Naim bin Abdul Manan nombor 4, Wan Muhammad Sofiuddin Syafiq Afandi nombor 25, Muhammad Aizan bin Muhammad Zaki nombor 20, Muhammad Haikal bin Husin bin Anwar, Muhammad Haikal Al-Iman bin Muhammad Anwar nombor 15, Muhammad Zaki Isma bin Romli nombor 23, Muhammad Fahmi Amiruddin nombor 24 dan juga Muhammad Syauqi Afandi bin Sobri nombor 21. Masuk khususnya untuk ibu bapa penjaga, untuk rakan-rakan kepada pemain, untuk jurulatih yang menaikkan nama pemain-pemain ini. Mereka hadir menyarung jersey negeri, menjadi wakil kepada negeri. Pemain paling elit di setiap negeri berkumpul pada kejohanan ini untuk mencari juara pada kejohanan rugby bawah 12 dan juga 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022. Dan kami akan bawakan kepada anda aksi bawah 18 tahun sepanjang 3 hari dengan Perak tembus di bahagian tengah, offload ke sebelah kanan untuk try gabungan daripada dua pemain dan dijolok ke sebelah kanan kepada pemain jersey nombor 18 Ali Ashraf Afkar untuk try pertama kepada pasukan Perak.
Conversion tambahan 2 mata bakal menyusul. Conversion pertama kejuaraan ini. Laju sekali bola. Tidak masuk, sedikit kesasar ke sebelah kiri. Untuk Perak membuka bicara. Perak menetapkan limit kepada pasukan-pasukan ini. Diletakkan sebagai salah satu, sentiasa sebenarnya Perak diletakkan sebagai salah satu pasukan favourite dalam kejuaraan ini. Dahulu dengan mata 5 berbalas kosong daripada Ali Ashraf bin Afkar. Masuk tuan-tuan. Sila kongsikan link yang kami kongsikan kepada anda ini di Facebook anda supaya ramai lagi bapa, ramai lagi parents, ramai lagi rakan-rakan, ramai lagi guru-guru dapat menonton atau keluar notification dalam Facebook mereka untuk bersama-sama menonton bersama kita tentang kemeriahan kejohanan rugby bawah 12 tahun dan 18 tahun. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia bertempat di Stadium Kejora Bandar Penawar ini. Pengalaman pada perlawanan yang pertama, saudara Cikgu Muizzuddin daripada Terengganu. Oh, kacak Cikgu Muizzuddin. Scrum down kembali kepada Perak. Dilebarkan ke sebelah kiri. Cari center, miss pass terus ke bahagian winger. Bercerita nombor 14 iaitu Radin Muhammad Fahad, yang pastinya akan mendapat bola yang begitu banyak sekali dalam kejohanan ini. Kejohanan yang diamalkan dalam formasi 10 sepasukan. Kali pertama diperkenalkan disebabkan oleh pandemik yang kita lalui dengan masa singkat yang dilalui oleh bahagian-bahagian sukan di bawah bahagian sukan kokurikulum dan kesenian ini. Jadi memaksa rugby pada tahun ini diadakan dalam format 10 sepasukan di seluruh negeri, menjadikannya seperti satu kejohanan besar di seluruh negeri dengan mengadakan karnival selama 2 hari untuk memilih pasukan-pasukan yang mewakili majlis sukan-sukan daerah dan juga majlis sukan-sukan negeri sebelum dipilih di peringkat terakhir. Cari 15 pemain untuk didaftarkan mewakili negeri masing-masing dan dengan bangganya menyarung jersey negeri untuk kejohanan ini. Sedikit lambat support daripada pemain-pemain Perlis. Penalti untuk Negeri Perak. Mana penyokong Perak boleh love dan juga like. Like saja penyokong Perak. Penyokong Perlis boleh love. Kita tengok kan berapa banyak yang pergi. Good luck Perak Union. Yes, penyokong Perak like, penyokong Perlis love. Yeah, kita tengok mana yang lagi banyak. Oi, banyak lagi penyokong Perlis. Tahniah masuk. Kita pertama-tamanya bagi pihak saya sendiri, iaitu pengulas anda, Abang Jeff Hazul Nizam, sepanjang 3 hari ini nak mengucapkan ribuan tahniah kepada semua pemain. Semua pemain ini bukan saja mewakili diri mereka sendiri, tuan-puan. Mereka mewakili guru yang mengajar mereka. Mereka mewakili sekolah yang mengajar mereka. Mereka mewakili ibu bapa yang menjaga mereka. Mereka mewakili daerah yang mereka wakili. Mereka mewakili keseluruhan sekolah di dalam daerah tersebut untuk terpilih dalam sukan rugby di kejohanan ini. Dan kini mereka dengan penuh bangga menyarung jersey negeri untuk mewakili negeri mereka di dalam perlawanan-perlawanan yang akan mendatang. Satu pentas yang paling elit, satu pentas terbesar untuk kategori sekolah menengah di seluruh negara. Pentas melahirkan bakal-bakal pemain yang mewakili Malaysia. Dapat ramai hari ini scouts yang datang, khususnya scouts daripada Malaysia Under 19 mencari pemain-pemain untuk mewakili negara dalam kejohanan Under 19. Mana kita bermain dalam Division 1 pada tahun ini. Dan inilah pentasnya dengan Perak di separuh masa pertama ini menguasai penuh 2 permainan dan nak mencari try ekstra sebelah kanan, bijak tidak mau lepas bola dan akhirnya melepaskan bola kepada winger. Ada 2 ekstra di hujung sana untuk tambahan
Dua lagi ataupun satu lagi try atau 5 mata. Gerakan yang baik mencari rakan untuk try pertama berjersey nombor 12. Otak saya Wan Ahmad Izmar Danish. Wan Ahmad Izmir Danish melakukan try yang kedua untuk MSS Perak. Jadual perlawanan selepas ini, untuk kemudahan anda di luar sana, saya akan ceritakan sekali untuk jadual apakah perlawanan yang berlaku selepas ini. Perlawanan kedua adalah di antara Negeri Sembilan menentang Pahang. Perlawanan ketiga ialah Sarawak menentang wilayah Persekutuan Labuan. Perlawanan keempat Selangor menentang Kelantan. Perlawanan kelima Kedah menentang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Perlawanan keenam Johor menentang Pulau Pinang. Perlawanan ketujuh Sabah menentang Melaka dan juga perlawanan ke-8 Terengganu menentang Putrajaya. 16 pasukan menyertai pada kejuaraan tahun ini untuk memenuhi 4 kumpulan, dan perlawanan pertama dan kedua ni ialah perlawanan-perlawanan di peringkat kumpulan A dan 4 pasukan untuk setiap pasukan yang bertanding. Dalam pembukaan, Perak baru saja menjalankan 2 try untuk mengkukuhkan kedudukan mereka di separuh masa yang pertama. Sekali lagi kita mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang berada bersama-sama dengan kita yang baru masuk, yang baru saja bersama dengan Rabi Online dan juga Abang Jeb. Sepanjang hari ini ada 8 perlawanan yang akan dipertontonkan kepada anda di sepanjang petang hari yang pertama, hari pembukaan kejohanan rugby MSSM under 12 tahun dan juga bawah 18 tahun 2022 daripada Stadium Kejora Bandar Penawar Kota Tinggi Johor. Satu kejohanan anjuran bahagian sukan, koklikerem dan juga kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah pengarah Dr. Latif bin Muhammad yang juga setiausaha Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Kejohanan kelolaan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Johor dengan pengarah mereka Encik Mat Said bin Mat Diamond dengan setiausaha Muhammad Faizal bin Sarman dengan referee manager Encik Muhammad Fazli Saleh. Langsung secara lintas pengenalan kepada kejohanan. Lagi gerakan daripada pemain Perak, pick up and go, tiada siapa yang mempedulikannya untuk mara 5 lagi meter ke hadapan, celah-celah dan berjaya mencelahkan diri pemain berjersey nombor, kelihatan nombor jersinya ketika ini, yang menjaringkan try ketiga daripada gerakan pick and go pasukan Perak. Si nombor 13 saya kira untuk pasukan Perak, iaitu ialah Muhammad Muzakir Danish, dengan conversion bakal dilakukan oleh Muhammad Harith Hairi, Tuan Bandu bagi mata rendah masuk. Like menyokong-menyokong Perak, love menyokong-menyokong Perlis, dah sedikit senyap menyokong-menyokong Perlis buat ketika ini. Untuk menamatkan separuh masa yang pertama, Perak mendahului 15 berbalas kosong. Ulangan try-try telah dilakukan oleh pasukan Perak di separuh masa yang pertama, menandakan kehadaran mereka pada tahun ini. Sentiasa diletakkan sebagai pasukan pilihan khususnya di peringkat MSSM ini. Dengan jurulatih mereka Encik Muhammad Zafir bin Rosli di bawah itu sedang borak-borak untuk membincangkan strategi daripada cara tangan itu. Dah betul lah masuk line tu. Masuk. Juga dengan pengurus pasukan, maafkan saya, dengan pengurus pasukan Muhammad Zafir bin Rosli dan juga jurulatih saudara
Cikgu Fizamil bin Basarudin di bawah tu sedang bercakap tu. Ya, menerangkan kepada pemain-pemainnya. Sementara pasukan Perlis di bawah Cikgu Non yang berbisik-bisik. Ni bukan bisik, dia dah macam cuba menjelaskan apalah yang kat tepi tu, apalah yang kat kiri ni, kenapa nak pergi kanan. Mereka harus bangkit. Kita dah travel begitu jauh sekali, 17 jam kita dalam bas. Awak-awak nak biarkan je, katanya. Mungkinlah supaya anak-anak buahnya bangkit dengan logo Perlis di dada untuk mengubah kedudukan perlawanan di separuh masa yang kedua nanti. Dengan format perlawanan 10 separuh masa pertama, 2 minit rehat dan juga 10 minit separuh masa yang kedua. Kepada tuan-tuan nak bertanyakan tentang background pasukan masing-masing, bolehlah tanyakan di ruang chat. Saya seronok bila melihatkan ada tuan-tuan yang Perak ni siapa yang wakil, dak sekolah mana. Jadi akan ada cikgu-cikgu, akan ada ibu bapa yang dalam ni, dia akan sharekan kepada anda. Macam tuan tu menjawab 4 orang untuk Perak ni, 4 orang daripada KE, 3 orang daripada Star, contohnya. Contohlah kan, baru seronok kita. Lebih meriah suasana di dalam padang, di dalam stadium dan juga di dalam ruangan chat kita. Berikan like dan juga love. Like untuk Perak, love untuk Perlis. Love mana Perlis? Perlis mana? Dah ada orang bagi dah. Ada juga Perlis. Kembali kepada kemeriahan separuh masa yang kedua perlawanan pembukaan hari pertama. Daripada 3 hari kejohanan ini bertandingkan di penghujung hari nanti, dapatlah kita menentukan pasukan-pasukan yang bakal bertanding di peringkat suku akhir, separuh akhir dan juga akhir. Kita masih lagi di peringkat kumpulan, dibahagikan kepada 4 kumpulan, iaitu pasukan Perak dan juga Perlis. Kumpulan A disertai dengan Negeri Sembilan dan juga Pahang. Kumpulan B adalah Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan, Selangor dan juga Kelantan. Kumpulan D melibatkan Kedah dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan juga Pulau Pinang. Mana kumpulan kumpulan D ialah Sabah, Melaka, Terengganu dan juga Putrajaya. Pentas terbesar tuan-tuan. Betapa saya terasa auranya sejak daripada managers meeting semalam lagi. Betapa semua setelah melihat anak-anak ini datang, pelajar-pelajar ini datang, wakil-wakil yang terpilih untuk bermain untuk pasukan negeri ini datang bersama bas-bas yang telah bersusun di luar stadium. Nampak kita belakang tu, nampak juga ada satu bas negeri berderet di sebelah kanan. Masa itulah aura sebenar. Semua pasukan-pasukan yang berjalan menuju ke padang sambil membawa bendera negeri masing-masing, sambil membawa jersey negeri masing-masing, siap pakai hanger masuk ke dalam stadium. Mencepat mereka, ibu bapa penjaga, mengambil peluang ini untuk bercuti sekali dengan anak-anak ini, memenuhi stadium Kejora di Bandar Penawar ini di sebelah sini. Kita dengar dengan sorakan daripada penonton, khususnya yang tiba bersama kontijen. Terima kasih tu ucapkan ibu bapa. Saya rasa ada juga yang kat bawah tu, kat dalam stadium tu, yang on live untuk menonton bersama kami. Sudah pasti camp Perak buat ketika ini begitu gembira dengan keadaan, kalau camp Perlis masih lagi struggle. Dengan sekarang ni bola dipegang oleh pemain jersey nombor 15 Muhammad Haikal Al-Iman bin Muhammad Anwar, membawa bola naik nanti ke arah-arakan. Perlis harus
berbuat sesuatu yang banyaknya lebih untuk menukar keputusan perlawanan ini. 10 minit sebenarnya agak lama. Untuk macam-macam boleh dibuat dan mengelakkan kesilapan-kesilapan seperti yang dilakukan oleh main jersey nombor 23 Ahmad Zaki Isma sebentar tadi, supaya dapat mereka memegang bola, takkan keras daripada forward pasukan Perak. Maka jersey nombor 3 ialah Muhammad Afsar Firas, tapi kirakan size wise nampak sedikit kecil skuad Perak pada tahun ini, especially di bahagian forwardnya. Kita akan melihat pasukan-pasukan yang bakal bertanding selepas ini. Banyak pasukan-pasukan yang mempunyai saiz yang lebih besar yang terlihat ketika mereka masuk ke dalam kawasan stadium tadi, seperti pasukan Sarawak, pasukan Sabah, pasukan Selangor dan juga tuan rumah Johor. Baik sekali pick up di celah-celah. Tidak kelihatan bijak main ini berjersey nombor 5 Muhammad Azri Irfan. 5 atau 6 Azri Irfan. Jersey nombor 5 confirm sudah Muhammad Azri Irfan mencatatkan try pertama untuk dirinya, dan yang keempat untuk negeri Perak. Perak 22, Perlis 0 untuk perlawanan pembukaan. Good luck my son in Sabah. Wow, daripada jauh Cik Muhammad Raimi Haji Said, terima kasih bersama-sama dengan kami. Kita ulangi sekali lagi jadual perlawanan hari ini kerana ramai yang bertanya dalam siaran live. Perlawanan pertama melibatkan Perlis dan juga Perak, sekarang sedang berlangsung. Perlawanan kedua melibatkan Negeri Sembilan dan juga Pahang. Kemudian perlawanan ketiga, Sarawak menentang wilayah Persekutuan Labuan. Perlawanan keempat, Selangor menentang Kelantan. Perlawanan kelima, Kedah menentang wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Perlawanan keenam, Johor menentang Pulau Pinang. Perlawanan ketujuh, Sabah menentang Melaka. Dan diakhiri dengan perlawanan terakhir untuk hari ini, Terengganu menentang Putrajaya. Dengan besok ada lagi 16 perlawanan akan berlangsung untuk menamatkan sesi pertama sebelah pagi esok, manakala sesi petang adalah perlawanan suku akhir kategori Cup. Dengan 16 pasukan, 8 pasukan terbaik setiap kumpulan akan layak ke peringkat kategori Cup dan juga Plate. 8 pasukan tercorot ataupun tempat ketiga dan keempat setiap kumpulan akan bermain untuk kategori Bowl dan juga Shield. Love dan like dan juga berikan star kepada siaran live kami sebagai tanda support anda di mana jua anda berada. Lagi pick up and go daripada pasukan Perak. Strategi inilah yang tidak tertahan oleh main-main Perak. Tiada support pula di sebelah luar. Pick up bola sebelah kanan. Sedikit knock on. First knock on daripada pasukan Perak. Second knock on daripada Perlis untuk first scrum kepada MSS Perlis. Daripada Encik Is akan under 12 kita tidak ambil live,
Nombor 1 sebab venue dia berasingan. Dia telah bermain di stadium atau padang sekolah Sultan Tengku Mahkota Ismail, stadium juara di sana. Tapi kami akan bawakan kepada anda berita-berita daripada sana. Dari masa ke semasa kita hanya akan menyiarkan secara langsung kepada anda untuk kategori bawah 18 tahun sahaja untuk kejohanan ini. Harap dapat menjawab soalan daripada Encik Is Akin dan juga rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat lain di luar sana. Baik, lagi gerakan daripada Perak kali ini. Jersey nombor 15 mendapat tepukan gemuruh. Kontingen Perak sebenarnya agak besar di dalam stadium buat ketiga ini, tuan-tuan. Dengan Muhammad Haris Hairi melakukan try yang seterusnya. Untuk pasukan Perak, ibu bapa ramai yang datang. Ada satu petak stadium tu, satu petak tempat duduk tu penuh dengan penyokong-penyokong Perak. Jadi perlawanan mereka ini ditemani dengan sorakan penyokong-penyokong, ibu bapa penjaga daripada kontingen pasukan Perak. Satu pembukaan yang bukanlah diharapkan oleh kontingen MSS Perlis sebenarnya. Mereka tak kisah kalau mungkin kalah 1-2 try, tapi sudah pergi hingga ke 5 atau 6 try ketika ini. 5 try bukanlah sesuatu yang mereka mahukan untuk membuka bicara dalam kumpulan ini yang juga diduduki oleh Negeri Sembilan dan juga Pahang. Dua lagi pasukan kuat yang akan bertempur atau bertarung selepas ini. Pemenang daripada kedua perlawanan itu sudah tentu akan memberi tekanan terkuat kepada Perlis. Bagi saya setelah melihat perlawanan di antara Perak dan juga Perlis ini, sudah pasti akan ada 3 corner dalam kumpulan ini, iaitu Pahang, Negeri Sembilan dan juga Perak yang akan jadi penentu juara dan juara kumpulan A untuk layak ke peringkat suku akhir. Dengan perkembangan rugby negeri Pahang dan juga barisan pemain yang dengan adanya sekolah sukan Pahang, sekolah sukan Malaysia di Pahang yang kebanyakannya ialah anak-anak Pahang, akan memberikan sedikit advantage kepada kontingen pasukan Pahang di perlawanan yang seterusnya. Satu lagi poin yang menarik minat saya ataupun tuan-tuan di luar sana untuk kejohanan ini ialah kejohanan ini adalah bergantung ataupun terletak kepada anak kelahiran negeri. Itu je untuk setiap ataupun mana-mana sekolah sukan yang ada di Malaysia. Mereka tidak dapat mewakili di mana letaknya sekolah sukan itu. Mereka hanya boleh mewakili negeri mana mereka dilahirkan. Jadi mereka beramai-ramai akan pulang. Pelajar-pelajar majlis sukan sekolah-sekolah ini, pelajar-pelajar sekolah-sekolah sukan ini seperti di SSDMI, di Pahang, di mana lagi, mereka akan pulang ke negeri masing-masing untuk berkhidmat atau menyarung jersey negeri masing-masing. Itulah satu poin lagi yang menjadikan hampir keseluruhan pasukan-pasukan bertanding ini seimbang. Jadi untuk tahun-tahun yang seterusnya, kalau anak-anak tuan main rugby, tak payah risaulah. Kalau dia pergi ke sekolah-sekolah sukan ini, dia akan mewakili sekolah tersebut. Tidak. Untuk MSSM ini, mereka akan kembali pulang ke negeri kelahiran masing-masing. Daripada beberapa saudara Pahang tidak ambil pelajar-pelajar SSM. Pelik juga. Kalau ada, mungkin baru form 3 betul. Tak apalah. Kalau kan dia dah form 4, form 5 nanti dah boleh. Tak tahun ni, kita cuba tahun depan. Itulah aura yang dibawakan oleh sekolah-sekolah sukan. Game Johor Confo Best, Johor lawan Pulau Pinang. Baik.
Apa lagi soalan-soalan yang diutarakan? Pahang tak kasih budak sekolah sukan main untuk Pahang. Pahang tak kasih budak sukan sekolah. Belum tentu, dia bukan tak kasih, dia kena tunggu. Dia kena tunggu kelahiran yang mana. Dan begitulah berakhir perlawanan pembukaan kita kejohanan rugby bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia 2022. Kemenangan berpihak kepada pasukan Perak, dan kita bergerak kepada perlawanan yang kedua melibatkan Negeri Sembilan memakai jersey merah, hitam dan juga kuning menentang Negeri Pahang yang memakai jersey berwarna putih dan juga hitam.